Salam sejahtera diucapkan kepada para panel dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Penggunaan Kaedah Ladder untuk membantu murid tahun 3 menguasai kemahiran penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Dan yang ini merupakan abstrak kajian saya. Untuk pengenalan, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013, Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 mengutamakan pengaplikasian amalan terbaik dalam pelaksanaan, pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pemulacaraan, iaitu PTPC. Dan hal ini adalah selari dengan hasrat yang tergantung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 hingga tahun 2025. Menurut TSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum Tampatan Matematik tahun 3 semakan 2017, murid-murid tahun 3 perlu menguasai penolakan sehingga 10,000. Dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSR merangkumi penolakan hingga 10,000 dalam tahun 3. Berikut merupakan referensi PTPC. Dan referensi tersebut adalah berdasarkan praktikan fasa 1. Contoh 1, murid telah melakukan kesilapan seperti proses pengumpulan semula masih diteruskan walaupun tidak perlu. Dan nilai baru selepas proses pengumpulan semula dilakukan adalah salah. Contoh yang ketiga ialah penolakan dilakukan dari bawah apabila nombor tidak cukup untuk ditolak. Dan contoh 4 ialah proses pengumpulan semula yang dilakukan adalah salah. Selain itu, berdasarkan Clement Sarama dan Tai Biasa pada tahun 2015, murid-murid melakukan kesilapan semasa melakukan operasi penolakan seperti tidak mengumpul semula dan susunan digit yang tidak tersusun mengikut nilai tempat. Murid juga keliru apabila perlu membuat langkah penyelesaian yang banyak untuk menjawab soalan dengan betul. Dan murid juga tidak dapat melakukan proses pinjam sebelah dengan betul. Selain itu, setelah murid berjaya melakukan proses pengumpulan semula, iaitu pinjam sebelah, murid menghadapi kesukaran pula untuk menolak hasil pengumpulan semula itu dengan nilai 1 hang yang terdapat pada soalan. Dan murid-murid tidak berupaya untuk melihat konsep pengumpulan semula sebagai penggabungan unit. Fokus kajian ini adalah berdasarkan isu iaitu penguasaan konsep pengumpulan semula murid adalah lemah walaupun murid tahu untuk menolak nombor bulat. Oleh itu, penggunaan kaedah ladder diperkenalkan untuk membantu murid tahun 3 menguasai kemahiran penolakan yang melibatkan pengumpulan semula. Fokus kajian ini adalah untuk membolehkan penguasaan kemahiran penolakan melibatkan pengumpulan semula dan penambahbaikan amalan PTPC. Objektif kajian ini termasuklah membantu murid tahun 3 menguasai kemahiran operasi penolakan yang melibatkan pengumpulan semula dengan menggunakan kaedah ladder, dan menambahbaikan amalan pembelajaran dan pemudacaraan PTPC operasi penolakan yang melibatkan pengumpulan semula melalui penggunaan kaedah ladder. Dan yang ini merupakan soalan kajian. Bagaimanakah cara membantu murid tahun 3 menguasai kemahiran operasi penolakan yang melibatkan pengumpulan semula? Dan bagaimanakah cara penambahbaikan amalan PTPC yang melibatkan pengumpulan semula? Dan berikut merupakan peserta kajian iaitu 5 orang murid di SJKC kawasan Miri. Dan mereka adalah dipilih berdasarkan pencapaian dalam ujian 1 iaitu tidak mencapai maka 80% dan ke atas. Dan yang ini merupakan profil peserta kajian. Dan pelaksanaan kajian ini adalah berdasarkan model Stephen Kemmis dan Matt Taggart tahun 1988. Bermula dengan fasa merancang, bertindak, memerhati dan mereflek sebagai satu gitaran. Dan untuk kajian ini, saya telah menjalankan kajian ini sebanyak 2 gitaran. Dan berikut merupakan langkah-langkah penggunaan kaedah ladder dalam gitaran 1. Langkah 1 diberi contoh soalan iaitu 228 ditolak dengan 79.
Mula-mula kita tuliskan soalan tersebut dalam bentuk lazim. Dan yang ini merupakan contoh soalan dalam bentuk lazim. Dan langkah kedua, mulakan dengan nilai terbesar, iaitu kita lihat dari kanan ke kiri. Dan kita tentukan sama ada nombor di atas manual dapat ditolak dengan nombor di bawah satu hang ataupun tidak. Hal ini bermaksud manual mestilah lebih besar supaya penolakan dapat dilakukan. Dan untuk kes ini, nombor yang ditolak iaitu 78 adalah lebih kecil daripada nombor 9 dinilai tempat sah. Oleh itu, pengumpulan semula menggunakan kaedah ladder perlulah dibuat seperti berikut, iaitu 22 dipangkat dan ditolak dengan 1 menjadi 21. Oleh itu, nilai pengumpulan semula tersebut ditambah di nilai tempat sah, menjadikannya 18. Ditolak dengan 9, kita akan mendapat 9. Dan langkah 4, iaitu langkah 3 akan diulangi kerana pengumpulan semula juga dilakukan pada nilai tempat puluh. Kerana 1 kita dapat ditolak dengan 7. Jadi kita akan pangkat nombor yang di depan, iaitu 2 menjadi 1. Dan untuk nilai tempat puluh akan mendapat 11 ditolak dengan 7, mendapat jawapan 4. Dan langkah 5, operasi penolakan diakhiri dengan 1 ditolak dengan sifar pada nilai tempat ratus. Dan jawapan yang diperoleh ialah 149. Dan berikut merupakan contoh hasil kerja peserta kajian M3 dan M5 walaupun kaedah ladder telah diperkenalkan. Dan sebab utamanya ialah mereka belum mahir menggunakan kaedah ladder berdasarkan refleksi yang telah dilakukan selepas kitaran 1 dijalankan. Oleh itu, mereka akan dilemparkan dalam kitaran 2. Dan di kitaran 2, penggunaan kaedah ladder telah diubah sesuai dengan menggunakan penambahan peta-peta kecil ataupun grid dan warna dalam penggunaan kaedah ladder seperti yang telah ditunjukkan. Dan untuk langkah 2, kita akan mulakan dengan nilai tempat sah, iaitu dari kanan ke kiri. Dan kita perlu pastikan nombor yang ditolak adalah lebih besar daripada nombor yang menolak. Dan untuk kes ini juga sama seperti contoh yang di kitaran 1. Kita akan melakukan pengumpulan semula. Dan kita akan pangkat 22 menjadi 21. Dan nilai pengumpulan semula ditambah pada nilai tempat sah, menjadikannya 18. Seperti yang telah ditunjukkan, dan ditolak dengan 9 mendapat jawapan 9. Dan pengumpulan semula dilakukan juga pada nilai tempat puluh. Dan 2 dipangkat menjadikannya 1. Kerana ditolak dengan 1 dan nilai pengumpulan semula ditambah pada nilai tempat puluh, menjadikannya 11 ditolak dengan 7, mendapat jawapan 4. Dan langkah 5, akhir sekali pada nilai tempat ratus, kita akan mendapat jawapan 1. Dan jawapan akhir yang diperoleh ialah 149. Dan berikut merupakan kaedah pengumpulan data termasuklah analisis dokumen, pemerhatian dan temu buah. Untuk analisis dokumen, saya telah menyediakan 2 set lembaran kerja untuk setiap kitaran. Dan senarai sema pemerhatian untuk kaedah pemerhatian dan akhir sekali borang temu buah. Dan segera merupakan dapatan dan refleksi kajian. Pertama sekali adalah dapatan dan refleksi kajian mengenai penguasaan murid dalam kemahiran operasi penolakan melibatkan pengumpulan semula menggunakan kaedah ladder. Dan saya telah menggunakan kaedah analisis dokumen, pemerhatian dan temu buah untuk mengumpul data-data yang berkenaan dengan objektif ini. Dan untuk kaedah analisis dokumen pada kitaran 1, yang ini merupakan analisis data untuk kaedah analisis dokumen. Dan saya telah mendapati bahawa peserta kajian iaitu M3 dan peserta kajian M5
masih belum menguasai kemahiran penolakan melibatkan pengumpulan semula kerana tafsiran yang diberi adalah belum menguasai. Untuk peserta kajian yang lain iaitu M1, M2 dan M4, mereka telah mencapai tahap penguasaan cemerlang dan ditafsir sebagai telah menguasai kemahiran tersebut. Oleh itu, kitalan tua telah dijalankan melibatkan peserta kajian M3 dan M5. Dan yang ini merupakan analisis data untuk kitaran 2 tentang analisis dokumen. Seperti yang kita dapat lihat, peserta kajian M3 dan M5 telah berjaya menguasai kemahiran tersebut kerana mereka telah mencapai tahap penguasaan cemerlang. Seterusnya, saya telah menggunakan kaedah pemerhatian untuk mengumpul data berkenaan dengan objektif pertama kajian tindakan saya. Melalui analisis data sesi pemerhatian, saya telah mendapati bahawa pada kitaran 1, peserta kajian M3 dan M5 hanya memenuhi 3 daripada 4 perkara yang telah diperhatikan, dan mereka hanya memenuhi salah satu perkara iaitu menulis ayat matematik dalam bentuk lazim dengan betul. Oleh itu, mereka tidak dapat menguasai kemahiran penolakan melibatkan pengumpulan semula. Oleh itu, mereka telah dilibatkan dalam kitaran 2. Dan yang ini merupakan analisis data untuk sesi pemerhatian pada kitaran 2. Dan saya telah mendapati bahawa peserta kajian M3 dan M5 berjaya memenuhi semua perkara yang telah diperhatikan dalam sesi pemerhatian semasa mereka membuat lembaran kerja. Seterusnya, untuk soalan 1 sesi temu buah, saya telah mendapati bahawa peserta kajian M3 dan M5 telah diberikan kod 2, iaitu mereka telah memberikan respon negatif. Seperti yang kita dapat lihat, peserta kajian M3 berpendapat bahawa dia tidak biasa dengan kaedah ini. Dan M5 beranggapan bahawa kaedah ini agak susah. Dan untuk soalan kedua, peserta M3 dan M5 juga telah memberikan respon negatif, iaitu mereka tidak berpendapat bahawa penggunaan ladder adalah lebih mudah berbanding dengan kaedah pengumpulan semula yang biasa digunakan semasa menyelesaikan masalah. Maklum balas yang diterima daripada peserta kajian M3 dan M5 adalah seperti mereka adalah kurang pasti dan keliru dengan kaedah ini. Oleh itu, mereka telah dilibatkan dalam kitaran 2 dan saya telah mendapat maklum balas daripada mereka bahawa mereka berpendapat bahawa kaedah ini berkesan dalam menjalankan proses pengumpulan semula yang diperlukan seperti yang ditunjukkan, iaitu untuk peserta kajian M3. Dan untuk maklum balas peserta kajian M5, dia berpendapat bahawa dia dapat menggunakan kaedah ini dengan lebih mahir kerana proses pengumpulan semula menjadi lebih jelas selepas diubah suai. Dan mereka telah memberikan respon positif dan diberikan penentuan kod 1, iaitu mereka telah menguasai kemahiran tersebut. Dan untuk soalan 2, mereka juga telah memberikan respon positif yang diberikan kod 1, dan mereka berpendapat bahawa penggunaan kaedah ladder menjadi lebih mudah berbanding dengan kaedah pengumpulan semula yang biasa digunakan. Mereka telah mengubah pendapat mereka selepas mereka diletakkan dalam kitaran 1, di mana penggunaan kaedah ladder telah diubah suai menggunakan penambahan petak ataupun warna. Sekarang untuk
Penambahbaikan amalan PTPC operasi penolakan yang melibatkan pengumpulan semula melalui penggunaan kaedah ladder setelah menggunakan kaedah pemerhatian dan temu buah. Dan berikut merupakan analisis data untuk sesi pemerhatian pada kitaran 1. Dan saya telah mendapati bahawa peserta kajian M3 dan M5 tidak memenuhi sebarang perkara yang diperhatikan dalam kitaran 1. Manakala peserta kajian yang lain iaitu peserta kajian M1, M2 dan M4 telah memenuhi semua perkara yang diperhatikan dan mereka telah membuktikan bahawa penambahbaikan telah berlaku. Untuk kitaran 2, M3 dan M5 telah menunjukkan bahawa mereka memenuhi semua perkara yang telah diperhatikan. Oleh itu, penambahbaikan amalan PTPC telah dilakukan dengan mengubah sesuai penggunaan kaedah ladder. Dan untuk kaedah temu buah, soalan 3, adakah proses pembelajaran dan pemutacaraan operasi penolakan melibatkan pengumpulan semula lebih mudah difahami setelah kaedah ladder digunakan? Dan peserta kajian M3 dan M5 juga telah memberikan respon negatif. Seperti mereka kurang pasti dan tidak berpendapat bahawa proses PTPC operasi penolakan melibatkan pengumpulan semula adalah lebih mudah difahami. Dan untuk soalan 4, peserta kajian M3 dan M5 juga telah memberikan respon yang negatif. Seperti mereka belum menguasai penggunaan kaedah ini dan lebih biasa dengan kaedah pengumpulan semula yang telah dipelajari dulu. Oleh itu, mereka telah dilibatkan dalam kitaran 2, di mana pengubahsuaian penggunaan kaedah ladder telah dilakukan untuk menambah baik amalan PTPC. Dan berikut merupakan hasil analisis data sesi temu buah pada kitaran 2. Dan peserta kajian M3 dan M5 telah memberikan respon yang positif. Untuk soalan 3. Begitu juga dengan soalan 4, peserta kajian telah mengubah pendapat mereka dan berpendapat bahawa mereka akan memilih kaedah ladder untuk menyelesaikan masalah penolakan yang melibatkan pengumpulan semula di kitaran 2. Dan berikut merupakan cadangan tindakan susulan. Kaedah ladder juga boleh digunakan untuk kemahiran menolak dengan pengumpulan semula yang melibatkan unit. Kaedah ladder boleh diubah sesuai mengikut kesesuaian berdasarkan unit-unit yang terlibat. Dan yang ini merupakan contoh penggunaan kaedah ladder dalam topik panjang. Dan untuk rumusan, berdasarkan dapatan dan refleksi kajian saya mendapati bahawa kajian ini telah membantu murid tahun 3 menguasai kemahiran operasi penolakan yang melibatkan pengumpulan semula dengan menggunakan kaedah ladder. Dan objektif yang kedua iaitu menambah baik amalan pembelajaran dan pemutacaraan PTPC operasi penolakan yang melibatkan pengumpulan semula melalui penggunaan kaedah ladder juga telah berjaya dicapai. Dan yang ini merupakan rujukan sekian, terima kasih.